Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudara-saudari sidang penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita dalam segmen motivasi pagi. Dan insya-Allah dalam tajuk Mukmin Profesional pada pagi ini kita akan menyurut sebentar ya, dan insya-Allah bagaimana Rasulullah SAW sebagai model ataupun teladan mukmin profesional. Kita dah lihat pada siri yang lalu bahawa Rasulullah SAW ialah teladan yang bersifat multidimensi. Maksudnya boleh dilihat daripada depan, belakang, kiri, kanan, atas dan bawah. Dan Rasulullah SAW ialah suri teladan yang bersifat holistik. Maksudnya daripada pelbagai bidang kita boleh melihat bagaimana teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita nak mengaplikasikan diri kita dengan dua sifat. Yang pertama kepakaran kita, yang kedua keimanan ataupun ketakwaan kita, iaitu mukmin dan profesional. Uniknya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan baginda hidup dalam pelbagai situasi dan kondisi, ya, sebagai suasana dan keadaan. Rasulullah pernah hidup sebagai seorang kaya, Rasulullah SAW hidup sebagai seorang miskin, Rasulullah pernah menjadi orang atasan superior, dan pada masa yang sama Rasulullah pernah menjadi orang bawahan ataupun dikatakan sabuk dinit. Ya, kita lihat bagaimana Rasulullah menghadapi kekayaan apabila ada ghanimah, ada hadiah yang diberikan kepada Rasulullah. Waktu itu harta Rasulullah melimpah ruah. Bagaimana Rasulullah pemurah. Ya, dalam sebuah hadis, pada bulan Ramadan Rasulullah pemurah, tetapi pada bulan Ramadan Rasulullah lebih pemurah daripada biasanya. Bagaimana Rasulullah menginfakkan, membelanjakan hartanya bagai orang kata angin kencang, rihil mursalah, macam angin kencang, ya, sehingga tangan kanannya membelanjakan, tangan kirinya tidak tahu lagi, ya. Begitu lajunya Rasulullah bersedekah. Ini hasil daripada sifat Rasulullah menghadapi kekayaan dengan rasa kesyukuran. Dalam hidup kita, kalau kita nak tenang, hitung kesyukuran kita, jangan hitung kesukaran kita. Jadi Rasulullah SAW memang apabila menghadapi kekayaan, Rasulullah bersyukur, merasai kekayaan itu adalah milik Allah, diamanahkan kepadanya untuk diberikan kepada orang lain. Tetapi seperti mana yang kita telah katakan pada minggu yang lepas, Rasulullah uniknya juga pernah hidup sebagai seorang miskin, ya, yang dikatakan sampai 3 hari dapur rumah Rasulullah tidak berasap, ya. Waktu itu tidak ada masakan atau tidak ada makanan untuk dimasak. Bagaimana Rasulullah sentiasa berpuasa sunat, bukan saja puasa wajib, ya. Dan Rasulullah menghadapi kemiskinan itu dengan apa? Dengan kesabaran. Syukur apabila kaya, sabar ketika miskin. Inilah sebenarnya kekayaan hati. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, kekayaan sebenar ialah kekayaan hati. Jadi Rasulullah menghadapi kekayaan dan kemiskinan dalam bentuk hati yang tenang. Begitu juga Rasulullah SAW uniknya, dia pernah menjadi orang atasan. Rasulullah pernah menjadi jeneral tentera, menjadi ketua kepada negara. Bagaimana Rasulullah ketika di atas memberi keadilan kepada orang yang di bawahnya, ya, memberi kasih sayang, memberi perhatian kepada orang bawahannya. Tetapi Rasulullah juga pernah menjadi gembala kambing. Ada orang atasannya. Rasulullah pernah jadi entrepreneur ataupun usahawan yang Khadijah adalah pemberi amanah kepada Rasulullah menjalankan perniagaannya. Bagaimana Rasulullah taat setia. Ada sifat loyalty, ya, kesetiaan kepada atasannya. Jadi sama ada kita orang bawahan ataupun orang atasan, kita boleh belajar daripada Rasulullah. Ketika di atas, adil. Ketika di bawah, setia dan memberi ketaatan kepada atasan kita. Jadi kalau kita lihat bagaimana aplikasi Rasulullah dalam pelbagai bidang, cuba kita lihat dalam bidang perniagaan. Kalau saya tanyakan kepada anda, ya, apa rahsia kejayaan Rasulullah dalam bidang perniagaan? Mungkin ada para penonton ramai yang memberi jawapan bahawa Rasulullah berjaya dalam bidang perniagaan kerana Rasulullah ada sifat jujur dan amanah. Rasulullah berjaya dalam bidang perniagaan kerana jujur dan amanah. Itu jawapan yang betul, tetapi belum lengkap. Rasulullah berjaya dalam bidang perniagaan bukan kerana sifat jujur dan amanahnya sahaja, tetapi baginda Rasulullah SAW ada kepakaran dalam bidang perniagaan. Jadi Rasulullah bukan saja ada kejujuran, tetapi Rasulullah memang tahu ilmu tentang perniagaan. Ada skill, sama ada hard skill ataupun soft skill. Contohnya, Rasulullah ada kepakaran tentang bidang transportation, pengangkutan. Apa
pengangkutan yang sesuai daripada Mekah untuk pergi ke Syam misalnya kata. Dan paling penting Rasulullah SAW ada orang kata soft skill yang tinggi, komunikasi dan interaksi, kepakarannya terlalu sukar untuk ditandingi. Bayangkan Rasulullah bukan hanya menjual produk, tetapi Rasulullah ada yang dikatakan customer service yang baik. Kalau kita lihat dalam pergaulan yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana Rasulullah ketika berhadapan dengan seseorang. Katalah Rasulullah sedang berhadapan dengan seseorang. Tiba-tiba ada orang memanggil dari arah kiri atau kanan ataupun belakangnya. Rasulullah bukan hanya memalingkan wajahnya saja, kepalanya saja. Tetapi Rasulullah akan menghadap orang itu dan berpaling ke seluruh badannya. Bukan saja memalingkan mukanya, tetapi Rasulullah memalingkan seluruh badannya. Kalau anda sedang berhadapan dengan orang yang memberi perhatian sebegitu, tentulah hati anda tertarik. Ya, anda akan rasa dihargai. Begitulah pelanggan-pelanggan, begitulah pembeli-pembeli yang apabila berdepan dengan Rasulullah akan rasa dihargai. Artinya orang jatuh hati kepada Rasulullah kerana kepakarannya dalam komunikasi, kerana kepakarannya dalam berinteraksi secara harmoni, kerana kehendak seseorang ialah kehendak dihargai. Apabila kita menghargai seseorang, orang bukan saja beri hartanya, tetapi orang boleh beri hati kepada kita. Ya, begitu juga kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW apabila dia berdepan dengan seseorang, ya, hebatnya Rasulullah sentiasa mengekalkan hubungan mata. Ya, ada contact eye, orang kata sekarang ni, mata adalah jendela bagi hati. Kalau kita boleh bentuk perhubungan mata, kita boleh bentuk perhubungan hati. Sebab itu ketika orang berada dalam majlis Rasulullah, seorang ke, dua orang ke, tiga orang, ratusan orang saja. Tetapi bila selesai majlis itu, masing-masing akan merasai bahawa dialah yang paling diberi perhatian oleh Rasulullah. Kerana apa? Rasulullah mengekalkan pandangan mata kepada setiap orang yang sedang dihadapinya. Sama ada dalam percakapannya, sama ada dalam kuliah atau ceramahnya atau khutbahnya. InsyaAllah kita sambung lagi kehebatan Rasulullah sebagai role model mukmin profesional selepas ini. InsyaAllah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita terus bertemu dalam segmen motivasi ini, dan kita masih lagi membicarakan bagaimana kehebatan Rasulullah SAW sebagai role model mukmin profesional. Tadi kita dah lihat bagaimana keterampilan, kepakaran Rasulullah SAW yang digabungkan dengan kejujurannya, dan itu menjadi resepi kejayaan Rasulullah dalam perniagaan. Sekarang kita lihat dalam peperangan, ya. Terlebih dahulu saya ingin menegaskan bahawa peperangan di dalam Islam semuanya bersifat defensif, maksudnya bertahan, bukan ofensif. Jadi peperangan dalam Islam sangat menyelamatkan dan juga kaya dengan adab-adabnya, ya. Bagaimana pokok-pokok yang berbuah tidak dipotong atau dicantas, bagaimana rahib-rahib yang berada di biara diselamatkan, tidak disakiti atau dicederakan, anak-anak kecil, orang-orang tua dan sebagainya. Jadi kita lihat bagaimana mukmin dan profesionalnya Rasulullah dalam peperangan, ya. Ini tajuk yang menarik, ya. Saya ingin bertanya kepada para penonton, pada usia berapa tahunkah pada agakkan anda Rasulullah mula berperang, memakai baju besi, memegang senjata, memegang panah dan sebagainya, pada usia berapa tahun? Ya, itu terkejut apabila kita baca dalam sejarah bahawa pada usia 55 tahun, iaitu peperangan Badar. Kalau kita usia 55 tahun, kebanyakannya kita dah pencin, ya. Kolesterol dah tinggi, hypertension dah ada, kencing manis dah banyak dan sebagainya. Tetapi Rasulullah seorang yang tangkas, ya, seorang yang cergas, mantap kesihatannya, ya. Pada usia 55 tahun Rasulullah masuk berperang. Sebab itu penting apabila kita lihat dalam sejarah bagaimana Rasulullah menjaga kesihatan, ya. Kita lihat diceritakan dalam sejarah bagaimana perut dan dada Rasulullah tu rata, ya. Jadi tak obes, ya, tidak buncit macam gitu, ya, tetapi betul-betul dijaga, ya. Siapa yang jaga kesihatan, insya-Allah dengan kesihatan kita boleh cari ilmu. Bila kita dapat cari ilmu, itu jalan menuju iman. Kita dapat memantapkan iman. Bila iman dah mantap, insya-Allah perhubungan kita akan baik. Orang yang paling kuat imannya, orang yang paling tinggi kasih sayangnya dengan manusia lain. Jadi bila iman mantap, kasih sayang mantap, persaudaraan mantap. Bila kasih sayang dan persaudaraan mantap, kerja jadi mudah. Dan bila kerja jadi mudah, teamwork ada, insya-Allah, ya, kita dapat memantapkan keuangan kita, ya. Ini yang dikata 6 bidang yang kita kena jaga dalam hidup. Pertama, kesihatan, yang kedua ilmu, yang ketiga kerohanian, iman kita, yang keempat perhubungan kita, dan yang kelima kita punya pekerjaan, yang keenam keuangan. Tetapi first thing first, perkara yang penting ialah kesihatan. Baik, kembali
memperkatakan bagaimana Rasulullah, kehebatan Rasulullah dalam peperangan Badar. Ya. Dalam peperangan Badar, saya tidak merujuk kepada soal mukminnya, bagaimana Rasulullah berdoa sehingga serbannya jatuh daripada bahunya. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW bermunajat dengan Allah, bagaimana bantuan para malaikat yang datang untuk membantu tentera Islam pada waktu itu. Itu perkara-perkara yang berbentuk mukjizat, yang berbentuk kerohanian begitu tinggi. Ya, kita kena teladani. Tetapi saya ingin menyurut di satu sisi yang lain, ya, dimensi yang lain, iaitu bagaimana profesionalnya Rasulullah dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar kita lihat tentera-tentera Islam datang lebih awal ke lokasi peperangan yang nak dijangka, ke medan peperangan Badar itu. Maka para sahabat dan Rasulullah study, kaji keadaan topografi tempat itu. Dan apabila dilihat bagaimana satu sudut nanti tentera-tentera kafir Quraisy nak melalui, jalan yang nak dilalui itu kalau ada perigi atau sumber air akan ditimbus dengan pasir dan dikambus dengan batu-batu. Sehingga apabila berlaku peperangan, ya, tentera Islam menguasai sumber air dan tentera kafir tidak menguasai sumber air. Dan ini memberi satu kelebihan, advantage kepada tentera Islam. Jadi apa yang kita lihat dalam peperangan Badar, di sudut profesionalnya datang lebih awal. Preparation, persiapan, success, love, preparation. Maksudnya, kejayaan itu cinta kepada orang yang mempunyai persiapan. Siapa yang tak buat preparation, terpaksa buat correction. Ya, siapa yang tidak suka buat persiapan, dia akan banyak kena buat pembetulan dalam kehidupannya. Sebab itu sekarang, apabila kita nak menjadi seorang profesional, merujuk kepada peristiwa Perang Badar, kita hendaklah datang lebih awal ke lokasi kita. Sama ada lokasi kita bekerja, nak mendaftarkan anak, ataupun kita nak memulakan presentation, pembentangan dan sebagainya, datang lebih awal. Ini sifat orang yang profesional dalam peperangan Badar. Ya. Baik, yang kedua peperangan yang terkenal ialah peperangan Uhud. Peperangan Uhud dilihat bagaimana Rasulullah SAW telah memilih 70 sharpshooter, pemanah-pemanah untuk berada di lokasi yang paling strategik di medan Uhud itu, di Bukit Rumman. Ya. Kalau kita pernah ke lokasi Bukit Uhud ini, Gunung Uhud ini, kita akan lihat bagaimana orang yang berada di Bukit Rumman itu ada bird eye view ataupun helicopter view yang boleh melihat keadaan semuanya. Jadi sharpshooter ditempatkan di atas itu, 70 pemanah. Dan hanya apabila pemanah ini merasakan bahawa tentera-tentera kafir telah kalah, mereka turun ke bawah dan waktu itu tentera Islam telah ditewaskan. Jadi apa yang kita belajar daripada perang Uhud, medan Uhud, ialah lokasi yang strategik. Apabila kita nak buat apa saja, kita kena lihat lokasi. Perniagaan perlukan lokasi yang strategik. Ya, kalau kita lihat apa saja, kita mesti menguasai tempat-tempat yang sesuai dengan mission kita melaksanakan, ataupun apakah perniagaan, apakah pusat pendidikan dan sebagainya, lokasi yang strategik. Dan kita lihat perang yang ketiga. Saya ingin membawa cerita-cerita perang ini bukanlah untuk melahirkan ataupun menimbulkan jiwa militan, tetapi di samping kita belajar, orang kata, tengok macam mana Sun Tzu, The Art of War, yang diaplikasikan, peperangan berdasarkan strategi Sun Tzu ini, diaplikasikan dalam dunia perniagaan. Apa salahnya? Dan paling utama, kita mengambil siri peperangan daripada Rasulullah ini untuk kita aplikasikan dalam tugas kita, sama ada dalam bidang perniagaan, pengurusan, pentadbiran dan sebagainya. Kita lihat nanti selepas ini bagaimana strategi Rasulullah, bagaimana sifat profesional Rasulullah dalam perang yang akhir, iaitu perang Khandaq. Bertemu lagi selepas ini, insya-Allah. Terima kasih atas kesudian anda bersama terus dalam segmen Motivasi Pagi. Kita masih lagi berbincangkan bagaimana Rasulullah sebagai suri teladan mukmin profesional. Tadi kita dah lihat bagaimana siri-siri peperangan Rasulullah, bermula daripada peperangan Badar, kemudian kita pergi ke peperangan Uhud, dan sekarang kita nak meliti apakah sifat profesional Rasulullah dalam peperangan Khandaq. Ya, dalam peperangan Khandaq, Rasulullah SAW telah mendapat cadangan, mendapat input yang bersifat, orang kata, think outside the box, berfikir di luar kotak. Ya, bagaimana seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi telah memberi satu cadangan kepada Rasulullah untuk membina parit di sekeliling kota Madinah. Peperangan menggunakan parit ini tidak dikenali oleh orang-orang Arab. Ya, ini adalah teknologi peperangan yang datang daripada bangsa Parsi. Salman Al-Farisi datang daripada sana
dan Salman memberi pandangan ini, cadangan ini kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menerimanya. Dan ini melihat bagaimana profesionalnya Rasulullah sebagai pemimpin boleh menerima pandangan daripada orang bawahan. Yang pertama. Yang kedua, melihatkan, membuktikan bahawa Rasulullah sangat mesra teknologi. Rasulullah tidak trauma. Rasulullah tidak fobia tentang teknologi. Teknologi yang baru, kalau baik, Rasulullah terima. Ini satu kaedah. Dan Rasulullah terima pandangan daripada Salman Al-Farisi ini. Ya, bagaimana parit itu dibuat. Ya, ini satu strategi yang tidak dikenali oleh bangsa Arab. Dan terbukti strategi ini telah memberi kelebihan kepada tentera Islam. Ini sifat profesional Rasulullah. Artinya, dalam kehidupan kita ini, di samping kita ada teknologi yang canggih, ya, kita perlu juga hati yang bersih. Ya, kita perlu teknologi yang canggih, tapi pada masa yang sama teknologi yang canggih itu didasari oleh hati kita yang bersih. Kerana hanya apabila hati kita bersih, kita boleh menguasai teknologi yang canggih. Tetapi sebaliknya, kalau hati kita kotor dan tercemar, maka teknologi yang canggih akan menguasai kita. Kita bukan dikuasai oleh kita bukan menguasai teknologi waktu itu, tetapi kita akan dikuasai. Malang sekali ini yang berlaku dalam kehidupan umat Islam kini, ya. Perkembangan teknologi ICT yang begitu pesat, yang begitu maju, adanya Twitter, adanya Facebook dan sebagainya, kadang-kadang menjadi sumber untuk kita berpecah, berantakkan rumah tangga. Kerana gara-gara Facebook, ya, bagaimana terjadi misal kata pergaduhan, perselisihan yang kecil antara suami isteri, isterinya letak dalam Facebook, ataupun suami cuba trace balik kadang-kadang kekasih lama dalam Facebook dan sebagainya. Kenapa? Bila hati tidak bersih, maka teknologi canggih akan menguasai kita ke arah kejahatan. Tetapi sebaliknya, kalau hati kita bersih, insya-Allah teknologi kita akan dapat gunakan ke arah kebaikan. Jadi inilah yang kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehebatannya, ya, dalam melaksanakan tugasan sebagai seorang rasul. Baik, kita lihat bagaimana 4 sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai akhirnya, ya. 4 sifat Rasulullah yang kalau kita merujuk kepada ilmu tauhid, ya, sifat Rasulullah ni wajib kita tahu, ya. Yang pertama, Rasulullah bersifat siddiq. Yang kedua, Rasulullah bersifat amanah. Yang ketiga, bersifat tabligh. Yang keempat, bersifat fatanah. Ya. Siddiq, benar, amanah, jujur. Kita tengok tabligh, bagaimana deliver sistem Rasulullah yang efektif dan efisien. Manakala yang dikatakan fatanah ialah wisdom Rasulullah ataupun kebijaksanaan Rasulullah. Kalau kita lihat secara terperinci, 4 sifat ini boleh diberikan kepada 2 kategori. Siddiq dan amanah, iaitu sifat yang pertama, yang kedua, boleh merujuk kepada sifat mukminnya Rasulullah. Manakala deliver sistem Rasulullah ataupun tabligh Rasulullah dan wisdom, kebijaksanaan Rasulullah merujuk kepada profesionalnya. Jadi pada 4 sifat ini ada mukmin dan ada profesional. Kita mesti melihat Rasulullah secara holistik. Kerana what you see is what you get. Maksudnya apa? Apa yang kita lihat, itu yang kita akan dapat. Kalau kita melihat Rasulullah dengan sempurna, kita akan dapat menteladani Rasulullah dengan sempurna juga. Tetapi kalau kita melihat Rasulullah di sudut-sudut tertentu secara serpihan, maka kita akan menteladani Rasulullah secara serpihan dan tidak sempurna juga. Mungkin kita hanya melihat Rasulullah bengkak kaki dalam solat, tetapi kita tidak melihat Rasulullah sampai patah gigi dalam jihad, contoh. Kita tidak nampak Rasulullah SAW, misal kata bagaimana baginda bergaul, begitu rapat, begitu mesra dengan para sahabatnya. Para sahabatnya tidak dilihat sebagai pengikut, tetapi sahabat. Artinya begitu rapat dengan Rasulullah. Jangan dilihat Rasulullah hanya mesra dengan isteri. Suami yang romantik, misal kata, nanti kita berkurung dalam rumah, tetapi kita tidak pergi keluar, bertemu dengan masyarakat, bersahabat dan sebagainya. Jadi kita kena melihat Rasulullah romantiknya, sifat jihadnya, solatnya dan segala-galanya. Maka waktu itu baru kita dapat menteladani Rasulullah secara holistik. Contoh, dalam bidang perniagaan, ada orang yang berkata, saya dah ikut dah cara Rasulullah berniaga. Cuba jujur, cuba amanah. Malangnya Ustaz, kena tipu. Sebab itu, saya pernah dengar istilah yang lama ini, berniaga Nabi. You bagaimana perniagaan you sekarang? Adalah macam berniaga Nabi. Berniaga Nabi itu macam mana? Saya tanya kan. Dia kata berniaga Nabi ni macam inilah. Untung tak untung sangat, rugi tak rugi sangat. Stagnant macam tu saja, ya. Tidak. Berniaga Nabi untung, ya. Kalau kita kata kenapa kita berniaga sehingga kita jujur tetapi kita kena tipu? Kerana kita tidak melihat Rasulullah secara holistik. Ya, Rasulullah jujur dan amanah dalam perniagaannya. Tetapi Rasulullah tidak kena tipu kerana Rasulullah imbangi
sifat amanah itu dengan kebijaksanaan. Jadi jangan kita lihat soal amanah je dalam bidang perniagaan, tetapi tiru ataupun teladanilah Rasulullah dalam bidang yang dikatakan kebijaksanaannya tidak tertipu. Orang mukmin, sifat yang sebenar, orang mukmin tidak akan jatuh dalam lubang yang sama dua kali. Kalau kita kata kita jatuh sekali, kita kata kita sabar. Kita pergi lagi lubang yang sama, jatuh kedua kali, kita kata sabar. Ketiga kali pun sabar. Itu bukan sabar sebenarnya, itu bodoh. Apa yang penting, apabila kita jatuh sekali, ambil pengajaran dengan kebijaksanaan, kita tidak mengulangi lagi kesalahan yang pertama untuk kedua kalinya. Dan inilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat dalam peristiwa Isra Mi'raj, bagaimana Rasulullah Isra dulu daripada Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Hubungan yang vertikal. Kemudian daripada Masjidil Aqsa barulah naik ke Sidratul Muntaha. Waktu itu hablum minallah yang vertikal. Kita lihat bagaimana ketika Rasulullah, sebelum Rasulullah diberi kenderaan burak. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah dibedah buat kali keduanya. Dibedah dadanya, dibersihkan hatinya, diisi ilmu dan hikmah. Ini menunjukkan bahawa apa dia? Burak itu lambang teknologi. Manakala pembedahan hati tadi ialah lambang kebersihan hati. Sekali lagi saya ingin tegaskan bahawa Rasulullah boleh menguasai teknologi kenderaan yang laju melebihi kecepatan cahaya itu, yang burak, dengan hatinya yang bersih. Dan Rasulullah menjadi suri teladan kita sampai ketika ini. Tidak salah untuk kita maju, tetapi jangan kita menjadi yang dikatakan haiwan berteknologi. Jadikan Rasulullah sebagai teladan kita, dan insya-Allah bagi para penonton yang ingin memberi respon untuk memberi pandangan atau memberi cadangan balas kepada kita, like saja Facebook Motivasi Pagi 2012. Insya-Allah kita akan bertemu dalam siri yang lain, masih dalam tajuk Mukmin Profesional. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.